Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Jadi hari ini cikgu nak buat video mengenai penerangan kemahiran proses sains yang mana awak semua telah salin notanya pada minggu lepas. Okey. Jadi kemahiran proses sains ini terdapat 12 kemahiran. Jadi kemahiran pertama iaitu pemerhatian. Okey, proses mengumpulkan maklumat mengenai objek menggunakan satu atau lebih deria. Okay, kita tahu kita ada 5 deria. Okay. Jadi, contoh pemerhatian adalah bila kita memerhati, kita melihat okay, warna, saiz, bentuk, ukuran, kita mendengar jenis ataupun kekuatan, lahan ke, kuat ke bunyi tu. Kita menyentuh, kita nak tahu licin, kasar, panas, sejuk. Kita merasa masam, pahit, manis, masin, kemudian kita menghidu bau wangi, bau hapak, bau telur busuk. Okey. Jadi itu kita menggunakan deria. Dalam pada itu juga pemerhatian ni dia boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif ni yang kita gunakan deria kita. Okey. 5 deria kita tadi tu untuk kualitatif, kualiti lah kualitatif ni. Okay, untuk kuantitatif pula, kuantitatif ni datang daripada perkataan kuantiti. Kuantiti maknanya benda yang kita boleh kira. Jadi bila kuantitatif ni kita gunakan alatan, kita menggunakan nombor untuk membuat pemerhatian. Okey, kita kalau pakai mata kualitatif, besar kecil. Tapi kalau guna alat di kuantitatif, panjang yang besar tadi 10 cm, yang kecil tadi 5 cm. Itu contohnya. Baik, seterusnya kemahiran yang kedua iaitu mengelas. Okey, pengelasan. Okey, kita perhatikan dan kena pasti persamaan perbezaan, lepas tu kita kumpulkan bersama melalui persamaan tadi. Okey. Contohnya, kalau dalam kelas, kita boleh kelaskan ikut jantina, okay? Murid lelaki, murid perempuan. Ataupun kalau ciri fizikal, ada yang pakai cermin mata, tak pakai cermin mata, kita boleh kelaskan. Jadi, itu adalah teknik ataupun kemahiran proses sains pengelasan. Okay, seterusnya mengukur dan menggunakan nombor. Jadi, bila sebut sains dan matematik je, automatik kita ada menggunakan nombor. Lebih tepat. Bila mengukur pula untuk lebih tepat kita menggunakan alat yang piawai, yang standard. Contohnya kalau panjang kita gunakan pembaris, pita pengukur. Kalau berat kita gunakan penimbang. Kalau cair kita nak tahu isi padu dia, kita gunakan bikar, kita gunakan silinder penyukat. Kalau suhu panas sejuk kita gunakan termometer. Okey, itu adalah proses menggunakan nombor dan merekod menggunakan alat piawai dan unit piawai. Okey. Contohnya ni. Jadi umur budak tu makin meningkat sampai dewasa, kita gunakan pembaris untuk mengukur lebih tepat ukuran ketinggian dia. Okey. Seterusnya, kemahiran keempat iaitu membuat inference. Okey, proses membuat kesimpulan awal berdasarkan pemerhatian dan merupakan anggapan logik. Okey, dia mesti perkataan ni mesti logik inference tu. Contoh gambar ni. Hari pertama tengok pokok tu, lepas tu hari keempat. Pemerhatian kita adalah pokok itu layu pada hari keempat. Jadi apa inference kita? Apa sebabnya ni? Daripada pengalaman kita sebelum ni yang kita dah belajar, kita dah tahu kita buat inference ni. So inference ni adalah pokok menjadi layu kerana kekurangan air. Contoh yang lain juga. Okey, cuba tengok dekat luar contohnya, kalau awak dekat rumah ke kat kelas ke, tengok dekat luar daun-daun berterbangan. Jadi apa inference kita? Inference kita adalah ada angin kuat di luar rumah. Itu contoh membuat inference. Okey, kemahiran yang kelima. Okey, kemahiran yang kelima meramal. Okey, agak-agak apa yang akan jadi. Okey,
proses membuat tekaan berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan. Okey, tadi membuat inference. Kita bagi sebab apa yang berlaku. Ini kita meramal. Benda tu belum berlaku lagi. Kita agak-agak apa yang akan berlaku, tapi mengikut pengalaman dan pengetahuan yang kita dah pelajari. Contoh ni, Syukri ni, dia makan gula-gula setiap hari. Jadi apa ramalan kita? Gigi Syukri akan mereput. Sebab kita tahu makan gula-gula banyak, gigi boleh rosak. Itulah dia proses kemahiran proses sains meramal. Okey. Dan yang keenam, ini mudah saja, iaitu berkomunikasi. Daripada tahun 1 lagi awak dah buat, iaitu awak menyampaikan idea ataupun data dalam pelbagai bentuk. Bentuknya adalah bercakap, menulis, buat gambar rajah, buat model, buat jadual. Asalkan apa saja maklumat atau data tu orang lain boleh faham, kita panggil dia berkomunikasi. Baik, untuk kemahiran yang seterusnya, kemahiran yang ketujuh, okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baik. Kalau tengok aiskrim tu, tengok apa yang berlaku pada aiskrim tu. Setelah lama kelamaan, aiskrim itu akan mencair. Okey. Kita lihat apa yang berlaku. Kalau tengok kat situ, parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat, dia akan berubah mengikut masa. Okey. Itu dipanggil sebagai menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, contoh atas tu, lepas 20 minit aiskrim berubah bentuk. Okey, lepas 20 minit dia berubah bentuk. Lepas 20 minit suhu dia pun berubah. Lepas 20 minit rupa dia berubah. Okey, daripada keras jadi cair. Daripada bentuk yang bulat jadi lembik. Daripada besar jadi kecil. Jadi apa saja yang berubah mengikut masa, kita panggil dia kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. Okey, kemahiran yang seterusnya, kemahiran yang ke-8. Okey, mentafsir data. Okey, kita akan dapat pelbagai jenis data. Okey, ada bentuk carta pie, carta palang, bentuk graf, bentuk gambar rajah. Jadi dalam ni semua data, semua maklumat. Okey, data tu adalah maklumat. Jadi macam mana kita nak mengetahui apa yang cuba disampaikan oleh orang yang bagi kita maklumat-maklumat ni? Jadi kita kena pandai mentafsir data tersebut. Okey. Jadi kita boleh lihat contohnya dekat graf tu. Okey, kat graf tu nampak dia naik sikit, turun, lepas tu naik banyak. Tu menunjukkan apa tu? Okey, ada peningkatan, ada penurunan, lepas tu ada peningkatan yang mendadak. Itu maklumat-maklumat yang dapat kita perolehi daripada graf. Kalau tengok dekat carta palang pula, yang hijau banyak, yang coklat tu sikit. Maksudnya mungkin yang hijau tu dia besar, dia mempunyai kuasa, dia mempunyai lebih kelebihan. Itu maklumat-maklumat yang kita boleh tafsir. Okey. Kemahiran yang seterusnya, ini yang agak sukar sikit, iaitu mendefinisi secara operasi. Yang ni biasanya kita dah buat eksperimen, nanti baru awak nampak jelas. Okey, bila setakat penerangannya mungkin awak akan rasa tak berapa nak faham, tapi bila kita berpeluang untuk membuat aktiviti atau eksperimen sains, awak akan lebih jelas lagi. Okey, definisi tu maksudnya istilah ataupun maksud. Operasi tu apa yang PGB, okey, yang saya dah beritahu sebelum ni. Okey, formula ubah bergerak balas, iaitu apa yang kita perhatikan, apa hasilnya, apa yang berlaku di hujung eksperimen, atau apa yang kita nampak sepanjang eksperimen itu berlaku. Okey, itu dia. Okey, awak boleh baca kat nombor 1 tu. Okey, ini contoh definisi secara operasi. Keupayaan bahan menyerap air ialah
isi padu air yang tinggal dalam bikar. So, bila nak sebut eksperimen letak span dalam air, lepas tu kita nak cakap dalam eksperimen ni apakah definisi secara operasinya. Jadi definisi secara operasinya adalah air yang tinggal di dalam bikar adalah kekuatan penyerapan bahan itu. Itu contohnya. Okey. Yang kedua tu, air yang tinggal paling sedikit dalam bikar. Jadi definisi secara operasinya adalah bahan yang mana paling menyerap air? Bahan yang isi padu air dia tinggal sedikit dalam bikar. Tinggal sikit je, makna dia semua diserap lah oleh bahan tadi tu. Contohnya macam span kan. Okey. Kemudian saya bagi contoh pula, yang ini yang awak dah tulis, dah baca. Saya bagi contoh yang lain. Macam mana kita nak buat definisi secara operasi keseronokan membaca. Okey. Macam mana definisi secara operasi keseronokan membaca. Jadi definisi secara operasi ni kita boleh bagi tahu yang berapa masa yang dihabiskan oleh orang tu untuk dia membaca. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi jumlah masa yang dihabiskan untuk membaca. Ataupun berapa banyak buku yang dia pinjam ataupun dia bawa balik. 10, 20. Jadi definisi secara operasi keseronokan membaca adalah jumlah buku yang dipinjam. Contohnya. Jadi itu adalah definisi secara operasi. Saya tahu memang dia sukar sedikit, tak apa. Bila kita dah buat eksperimen nanti, dia akan nampak lebih jelas lagi. Okey. Seterusnya, mengawal pemboleh ubah. Ni yang paling banyak kita akan jumpa nanti. Okey, kita akan jumpa 3 jenis pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas, PGB, pemboleh ubah dimanipulasi, PDM, pemboleh ubah dimalarkan, PM. Okey. Ini semua awak dah baca. Baik. Pemboleh ubah ini penting sebab dia banyak akan memberikan kita maklumat untuk kita menjawab soalan di kertas 2. Kertas 2 ujian sains nanti ada kertas 1, kertas 2, kertas 2 nanti. Jadi yang ini yang paling penting. Okey, awak perlu tahu mencari 3 jenis pemboleh ubah ni. Jadi mudah untuk kita menjawab soalan. Okey. Seterusnya, membuat hipotesis. Okey, hipotesis ni adalah tadi saya ulang balik dalam pemboleh ubah ada 3 jenis, iaitu PGB, PDM, PM. Hipotesis adalah hubungan antara PDM dengan PGB. Hubungan dia. Lepas tu dia ada formula dia, nak jawab dia, senang je. Okey, jika PDM tempat kosong, maka PGB tempat kosong. Ataupun semakin tempat kosong PDM, semakin tempat kosong PGB. Gantikan PDM tu dengan PDM eksperimen, tempat kosong tu tengoklah pola dia, naik ke, turun ke, banyak ke, sikit ke. Itu. Okey, simple je. Kalau kita dah mula buat eksperimen nanti, ataupun jumpa soalan yang ada PDM, PGB, akan lebih nampak lagi macam mana nak buat hipotesis. Okey, hipotesis ni adalah hubungan antara PDM dan PGB. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu mengeksperimen. Okey, KPS yang ke-12. Okey, merancang semua tadi yang 11 KPS tadi bila digabungkan maka ia menjadi kemahiran mengeksperimen. Okey, semua ada menguji hipotesis, bila kita dah buat mengumpul mentafsir data, kita buat mengawal pemboleh ubah tadi semua. Jadi bila digabungkan akhirnya ia menjadi kemahiran mengeksperimen. Baik, jadi dengan penerangan ini saya harap anda sedikit boleh faham dan boleh menjawab soalan yang akan saya berikan kelak. Okey, jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.